Okey, Assalamualaikum. Hari ni Kak Bi nak share dengan korang tentang satu komplikasi yang melibatkan ibu hamil yang sedang pregnant. Okey, komplikasi ni bagi Kak Bi, setiap ibu-ibu hamil perlu tahu tanda-tanda awal komplikasi ni sebab dia boleh mendatangkan bahaya pada ibu-ibu hamil. Sebab kalau kita tak cakna kan, kita tak ambil tahu, so kita tak tahu apa keburukan komplikasi ni. Okey, komplikasi yang Kak Bi nak share dengan korang ni disebut sebagai praeklamsia ataupun preeklamsia. Okey. Preeklamsia ni sebenarnya apa? So Kak Bi nak share dengan korang. Praeklamsia ataupun preeklamsia ni adalah satu komplikasi kehamilan yang boleh dicirikan dengan hypertension. Okey, tekanan darah tinggi yang berserta dengan tanda kerosakan pada sistem organ badan kita yang lain, sepertinya ada masalah dengan hati ataupun buah pinggang. Biasanya preeklamsia ni ataupun simptom ataupun komplikasi ni dia akan berlaku pada minggu ke-20. Ibu-ibu hamil lah, yang mana sebelum ni kan tekanan darah normal. So nak korang supaya take note. Okey. Okey. Antara tanda-tanda lain ataupun selain daripada peningkatan tekanan darah iaitu hypertension, kadang-kadang preeklamsia ni berlaku tanpa sebarang tanda dan simptom. Okey, tekanan darah tinggi ni sebenarnya dia tak akan terjadi secara mengejut tau. Dia mesti akan jadi perlahan sebab dia tak sama macam jantung. Okey, jadi ibu-ibu harus sentiasa mengawasi tekanan darah anda supaya benda ni tidak boleh mengganggu kandungan ataupun janin korang nanti. Okey, antara simptom-simptom lain lah Kak Bi nak share dengan korang selain daripada peningkatan tekanan darah tu tadi, antaranya adalah sakit kepala yang teruk, kronik sakit kepala. Yang kedua, korang akan rasa lenguh ataupun sakit pada bahagian atas badan di bawah tulang rusuk sebelah kanan. And then dia datang sekali dengan loya tekak dan rasa nak muntah yang sangat kronik. Selain tu juga korang akan rasa sesak nafas yang sangat-sangat boleh disebabkan oleh kewujudan cecair dalam paru-paru korang. Yang paling penting, korang kena take note tentang perubahan pada penglihatan korang. Sepertinya hilang penglihatan kabur ataupun korang rasa sangat sensitif terhadap cahaya. Mungkin korang punya silau tu lebih tinggi. Okay. Biasanya kalau korang pergi check dekat hospital, ada juga simptom-simptom lain yang dapat daripada result tu. Sepertinya ada wujud sisa-sisa protein dalam air kencing, yang mana tadi adalah merupakan tanda lain yang menunjukkan ada masalah pada buah pinggang korang. Yang kedua, tahap platelet korang dalam darah tu makin berkurang. Dan hati juga tidak berfungsi dengan baik. Preeklamsia ni sebenarnya banyak faktor yang menjadi punca. Kebanyakan pakar diorang berpendapat bahawa ianya bermula daripada plasenta ataupun uri bayi. Okey, Kak Bi share sikit dengan korang. Okey, pada peringkat awal kehamilan kita, saluran darah baru akan terbentuk dan saluran darah kita akan berkembang tau, sebab kita nak hantar darah tu tadi ke plasenta dengan lebih berkesan dan lebih baik lagi, dengan lancar. Okey, tapi untuk mereka yang ataupun ibu-ibu yang mengalami ataupun mempunyai kondisi preeklamsia ni ataupun praeklamsia ni, salur darah diorang ni tadi tidak berkembang dan tidak berfungsi dengan baik. Okay, salur darah mereka lebih sempit daripada salur darah biasa, normal. Hal ini kan bagi Kak Bi, dia boleh memberikan reaksi yang berbeza tau kepada hormon kita yang waktu tu kita pregnant lah, hormon pregnant kita tu.
Okey, dan apabila berlakunya sempitnya salur darah tu tadi ataupun ada blockage yang menyebabkan darah tu tadi perjalanan dia terbatas, uh, hal ini boleh menyebabkan berlakunya sepertinya masalah lain lah, sepertinya aliran darah tu tak cukup kepada janin kita yang menyebabkan berlakunya masalah pada pembesaran janin tu tadi. Okey. Yang kedua, boleh menyebabkan berlakunya kerosakan pada salur darah. Yang ketiga, masalah dengan sistem imun tubuh ibu dan juga bayi lah. Okey. Okey, sekarang ni Kak Bit nak share yang kurang lah. Faktor-faktor risiko yang boleh menyebabkan keadaan ataupun kondisi preeklamsia ni berlaku. Yang pertama, mungkin ibu-ibu ataupun kita ada sejarah preeklamsia sebelum ni. Mungkin secara peribadi ataupun sejarah dengan family terdekat. Okey, kalau family kita pernah ada mengalami keadaan preeklamsia ni waktu pregnant, risiko kita untuk mengalaminya lebih tinggi. Yang kedua, kita memang ada chronic hypertension. Kita ada tekanan darah tinggi yang kronik. Sebab kalau seseorang ibu tu dia hamil dan mempunyai hipertensi yang sangat kronik, dia akan berisiko untuk mengalami preeklamsia. Dan begitu juga dengan ibu yang hamil buat kali pertama. Risikonya akan menjadi tinggi juga. Dan paternity baru. Paternity baru ni dia sebenarnya macam ni. Jika ibu tu tadi dia hamil dengan pasangan berbeza-beza pada setiap kehamilan, berbanding dengan ibu yang melahirkan anak yang kedua dan ketiga dengan pasangan yang sama. Risiko untuk paternity baru ni lebih tinggi lagi daripada ibu ataupun kita yang hamil dengan anak yang kedua dengan atau ketiga bersama dengan pasangan yang sama. Risiko untuk mengalami komplikasi ni juga tinggi pada kalangan ibu-ibu yang sangat muda dan wanita yang berumur 40 tahun ke atas. Pertama sekali, korang kena patuh dengan jadual appointment yang berkala tu, yang bersama doktor tu. Okey, sebab dengan cara tu je doktor boleh pastikan ataupun awasi tekanan darah korang waktu korang pregnant. Okey, yang kedua, korang kena jumpa doktor terus direct, tak kisahlah hospital ataupun klinik berdekatan. Kalau korang mengalami rasa sakit kepala yang sangat teruk, penglihatan yang kabur, ataupun gangguan penglihatan, sakit kepala, loya, muntah ataupun lenguh-lenguh badan yang sangat teruk dan bukan perkara yang biasa berlaku pada ibu-ibu hamil, korang patut pergi jumpa dengan doktor secara segera. Jangan ragu-ragu untuk ke hospital sebab kita nak dapatkan kepastian.